Assalamualaikum dan selamat pagi semua anak-anak murid cikgu. Apa khabar? Baik. Okey, kelas amali pada hari ini kita akan mempelajari topik hidangan roti dan masakan bergiz. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak kamu menjaga kebersihan dengan memakai apron. Selain itu, kamu tidak perlu memakai aksesori. Kamu perlu tanggalkan aksesori. Jika ada cincin, kamu boleh tanggalkan. Jika ada jam, kamu boleh tanggalkan. Sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, cikgu akan menerangkan panduan dan cara untuk mengenali bahan. Okey, langkah pertama untuk kita membuat roti iaitu kita perlu mengenali bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang cikgu gunakan iaitu tepung gandum, yeast, telur, dan cikgu gunakan lemak sayuran, gula dan susu tepung. Okey, bahan asas untuk pembuatan roti ni cikgu hanya menggunakan yeast sahaja. Sebab yeast fungsinya untuk mengembangkan dough 2 kali ganda daripada bentuk asalnya. Baik. Langkah kedua untuk kita membuat roti adalah kita perlu mencampurkan bahan-bahan kering terlebih dahulu. Okey, baiklah, cikgu akan masukkan yeast. Okey, fungsi yeast yang cikgu cakap tadi, yeast ni akan mengembang 2 kali ganda dan dia akan memberikan dough tu naik 2 kali ganda daripada bentuk asal dia. Okey, kita masukkan susu tepung. Cikgu gunakan 5 gram susu tepung. Tadi cikgu gunakan 11 gram yeast. Tepung ni cikgu gunakan 250 gram. Okey, fungsi tepung ni dia memberikan rasanya enak pada roti. Okay, oleh itu sebab itulah roti tu rasa sedap apabila dimasak. Okay, baiklah, seterusnya kita gunakan gula. Okay, gula ni dia akan memberikan rasa juga kepada roti. Seeloknya kita gunakan gula yang halus sebab gula yang halus ni dia akan memberikan tekstur yang baik untuk dough. Kita gaulkan bahan-bahan tadi dan kita buat bulatan pada ni. Tengok ni, kalau kamu buat bulatan dan kita masukkan lemak sayuran. Lemak sayuran ni kita gaul ramas terlebih dahulu. Okey, tengok dekat. Apa fungsi lemak sayuran ni? Lemak sayuran ni fungsinya dia akan mengukuhkan struktur dough dan dia akan menjadikan dough tu lebih berkualiti. Selain lemak sayuran, kita juga boleh menggunakan butter, margarin. Fungsinya sama tapi rasanya berlainan. Baiklah, bila kita dah gaul ramas, dia akan jadi getul-getul seperti ini. Okay, mungkin kamu tak nampak, tapi kamu boleh cuba di rumah. Baiklah, kita akan masukkan cecair. Okey, kita masukkan telur terlebih dahulu. Okey. Telur ni dia mempunyai manfaat tau. Telur ni dia mengandungi nilai gizi, dia akan memberikan nutrien pada roti ni. Selain itu, telur ni dia akan memberikan warna serta dia akan memberikan rasa yang enak. Okey. Seterusnya cikgu masukkan air sejuk. Kita masuk sikit-sikit je. Okey. Fungsi air sejuk ni dia akan melambatkan proses pengembangan dough. Jadi dough ni dia takkan naik dengan cepat lah kalau kita gunakan air sejuk. Kita masukkan sikit demi sedikit. Jangan kita masuk semua tau. Sebab kalau kita masuk semua, kita takut dough kita ni akan jadi terlampau lembik. Okey, kita ulikan dia. Okey, dough ni dia dah melekat-lekat dah. Baiklah, kita hanya perlu gaul. Dan langkah yang ketiga iaitu kita perlu uli roti ni sehingga dia tak melekat kat tangan. Mula tengok je. Mula macam ni lah dulu. Tapi nanti bila kita selit uli, dia akan jadi lebih kenyal, licin. Okey. Dengan cikgu dapur bersih, makna tutup ni dah pun bergabung. Makna dah okey lah, dah boleh lihat dough. Okey, bila kita picit keluar angin kan. Ya, dough boleh lihat kan. Okey. Tadi cikgu ni dan akan sedikit dulu. Nampak dia. Boleh lagi. Sikit. Bila kita buatkan dough, kita buat bulat pada dough ni. Bulat seperti ni.
Dan kamu letakkan dalam bekas ni tadi seperti ini. Okey, habis sebelum kita gunakan potong kat dia. Dan awak dulu ambil lembab ni dan letak dia ni. Okey. Cikgu nak tanya, apa fungsi tuala lembab ni? Fungsi tuala lembab ni dia mengelakkan perubahan suhu dengan ketara. Okey, kalau kita letak tuala lembab ni, maksudnya dia akan suhu akan naik dengan setara dengan pengembangan dough. Jadi tuala lembab ni lebih efektif kalau kat rumah lah. Kalau dekat bakery kita gunakan mesin proven. Jadi mesin khas untuk kita rehatkan dough. Jadi kita perlukan rehatkan dough selama 45 minit sampai dia naik 2 kali ganda. Baiklah, dah cukup 45 minit kita rehatkan dough. Baiklah, kita bukakan dough. Dough pun telah naik 2 kali ganda daripada bentuk asal. Okey, langkah yang seterusnya kita perlu tumbuk dough ni. Kita sebab apa kita tumbuk dough ni? Sebab kat dough ni kan dia mengandungi karbon dioksida sebab dia keluarkan angin. Jadi kita kena keluarkan angin dia terlebih dahulu. Okey. Baiklah. Kita akan tutupkan dia pada bentuk asal dia, bentuk asal tadi yang kita letakkan tadi. Dalam macam ni. Okey. Baiklah, sekarang ni kita perlu asingkan dough ni kepada 12 bahagian. Maknanya cikgu perlu timbang dough ni. Cara untuk timbang, cara kita untuk tarik dough ni, kita tak boleh tarik terlalu kuat. Kita akan cuba cepat. Dan kita timbang dia 40 gram. Baiklah. Cara untuk kita buat bulat ni, kita ambil ni, kita letak kat bawah, tarik kat bawah. Dan kita puffkan dia. Kita bulatkan dia. Gunakan tangan, kita gunakan tapak tangan dan kita buat gini. Kita bulatkan sampai roti dough ni, roti ban ni betul-betul cantik. Okey. Nampak tak? Cantik tak kita buat? Okey, letak kat sini. Okey. Masa untuk kita pindahkan dough ni kepada talam kita. Okey. Sebelum kita bakar, kita kena ambil, kita giriskan dulu dengan telur kuning. Dan dengan cara kita letak atas ni. Kalau kita ada gos telur ni, gunakan, tapi kita ada, gunakan tofu. Baiklah, sekarang masa untuk kita panaskan suhu terlebih dahulu. Okey. Baiklah. Cikgu akan masukkan roti dan tutup. Dan kita biarkan dia selama 15 minit. Okey, stay tune. Baiklah, sementara kita menunggu roti ban kita siap, kita ulas sebalik apa yang kita buat tadi. Okey, langkah yang pertama yang kita buat, kita sekat semua bahan tadi. Iaitu kita sekat tepung, susu, gula, yeast, air, telur. Itu semua sekat resepi yang kita gunakan dalam membuat roti asas ban. Okey, baiklah, langkah yang kedua kita buat apa? Kita campurkan bahan-bahan kita terlebih dahulu dan diikuti dengan lemak sayuran dan diikuti dengan cecair iaitu telur dan air sejuk. Okey, langkah yang ketiga, apa yang kita buat? Kita mula uli dough sehingga tidak melekat kat tangan. Okey, baiklah, kita uli sehingga dia betul-betul kental. Mengambil masa dalam 15 minit juga cikgu uli tadi. Okey, langkah yang kelima, kita test dough tersebut. Sama ada dough tersebut perlu direhatkan atau perlu diuli semula. Okey, langkah yang seterusnya kita rehatkan dough. Cara kita rehatkan dough macam mana? Itu kita gunakan tuala yang lembab. Okey, dan langkah yang seterusnya kita buangkan angin, iaitu kita buka dough tadi dia dah naik 2 kali ganda. Tu kita tengok dia angin kan banyak kan. Jadi kita tumbuk dough iaitu kita dengan membuangkan angin. Okey, langkah yang seterusnya kita bahagikan dough kepada 12 bahagian. Okey, langkah yang seterusnya sebelum kita bakar kita buat apa? Kita bilaskan roti ban tadi dengan telur kuning. Okey, akhirnya roti kita telah pun siap. Okey, baiklah, kamu semua boleh mencubanya di rumah dan kamu boleh
post dekat cikgu apa feedback kamu yang kamu dapat daripada hasil pembelajaran hari ini.